Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay, sebelum kita masuk tajuk yang baru pada hari ini, iaitu tajuk unit kedua, dada Rasulullah dibelah, dan unit ketiga, Rasulullah diisrakan ke Baitul Maqdis. Kita ulang kembali apa yang kita belajar minggu lepas, okay, secara ringkas. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni berlaku pada tahun duka cita di mana Nabi Muhammad SAW telah kehilangan isterinya Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Jadi untuk menggembirakan hati Nabi maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay, hari ini insyaAllah kita akan masuk ini yang pertama dahulu, dada Rasulullah dibelah. Pada malam sebelum Rasulullah diisra' dan mi'rajkan, baginda telah didatangi oleh dua malaikat. Salah satu daripada malaikat itu ialah malaikat Jibril. Mereka telah diutuskan oleh Allah untuk membelah dada baginda. Kejadian itu berlaku ketika baginda sedang tidur di Masjidil Haram. Malaikat-malaikat itu datang dan mengangkat jasad mulia baginda lalu membaringkannya berhampiran dengan perigi Zamzam. Jibril ditugaskan untuk membelah dada baginda bermula dari bawah kerongkong hingga ke hulu hati. Setelah dada baginda dibelah, satu ketulan yang berwarna hitam telah dikeluarkan dan dicuci dengan menggunakan air Zamzam. Ketulan itu merupakan bisikan syaitan. Kemudian dimasukkan pula ke dalam hati baginda hikmah dan iman. Lalu dicantumkan semula dadanya kembali seperti asal. Okey, pada malam sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj tu, dua malaikat, okey, salah satunya ialah malaikat Jibril telah berjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di Masjidil Haram. Jadi apa yang malaikat ni buat? Okey, Allah utuskan malaikat ni untuk datang sila ulang lagi. Okey, pada malam sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ni telah datang dua malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Masjidil Haram. Okey, salah satu daripada malaikat ni merupakan malaikat Jibril. Okey, apa yang malaikat buat? Malaikat telah mengangkat jasad Nabi Muhammad dan membaringkan berhampiran dengan perigi Zamzam. Okey, dekat Masjidil Haram tu ada perigi Zamzam. Okey, Jibril buat apa? Jibril ditugaskan oleh Allah untuk belah dada Nabi. Okey, mula daripada mana Jibril belah? Dari bawah kerongkong Nabi Muhammad SAW sehingga ke hulu hati. Okey, Jibril yang belah dada Nabi. Okey, apa yang Jibril buat? Setelah dada baginda dibelah, satu ketulan yang berwarna hitam telah dikeluarkan. Malaikat Jibril telah ambil satu ketulan yang ada dalam dada Nabi Muhammad dan bawa keluar daripada hati Nabi, iaitu ada satu ketulan hitam. Dan dia buat apa? Dia cuci ketulan hitam tu menggunakan air Zamzam. Rupa-rupanya ketulan yang Jibril buat keluar tu ialah bisikan syaitan. Okey, kemudian dimasukkan pula ke dalam hati baginda hikmah dan iman. Jadi dah tak ada dah bisikan syaitan tu. Kemudian Jibril buat apa? Lepas dah masukkan di dalam hati Nabi, lalu dicantumkan semula dada Nabi seperti asal. Seperti tak berlaku apa-apa pun, tak ada bekas pun bahawa dekat dada Nabi tu ada berlaku sesuatu. Tak nampak bekas pula dada Nabi tu telah pun dibelah. Okey, itu cerita mengenai dada Rasulullah dibelah. Kita tengok pula Rasulullah diisrakan ke Baitul Maqdis. Sesudah dada Rasulullah dibelah, didatangi kepada baginda seekor binatang tunggangan bernama Burak. Okey. Burak ialah sejenis binatang yang berwarna putih. Haiwan ini lebih besar dan tinggi daripada keldai, iaitu himar, dan lebih kecil dan rendah daripada baral. Baral ni adalah sejenis haiwan. Okey, lepas dah habis dah dada Nabi tadi dibelah dan dicantumkan semula tu, telah datang seekor haiwan yang nama dia ialah Burak. Okey, Burak ni dia sejenis binatang yang berwarna putih. Dia besar dan tinggi sikit daripada keldai, tapi dia kecil sikit daripada seekor haiwan yang nama dia baral. Okey, kedua-dua pasang kakinya terletak di penghujung punggungnya. Okey, kedua-dua kaki Burak tadi tu terletak di hujung punggung dia. Kelajuan dengan kudrat Allah boleh menempuh jarak yang jauh dalam sekelip mata sahaja. Burak ni dia sangat laju, walaupun jarak satu tempat ke satu tempat yang lain tu jauh, tetapi dengan kuasa Allah dia boleh jadikan perjalanan itu
sekelip mata sahaja. Okey, burak inilah yang dijadikan kenderaan tunggangan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini ditemani malaikat Jibril. Okey, Nabi Muhammad SAW naik burak ni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dekat Palestin, dan sepanjang perjalanan ni malaikat Jibril telah menemani Nabi. Apabila tiba di Masjidil Aqsa, baginda masuk ke dalam masjid lalu mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Okey, bila sampai jadi Masjidil Aqsa, Nabi pun solat sunat 2 rakaat. Okey, sekilas info, baral ialah sejenis binatang kacukan di antara kedai dan kuda. Baral ni dia nak macam kedai sikit dan macam kuda sikit, itu sahaja. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.